Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa memberi support untuk channel ni. Akak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada korang yang bagi komen-komen positif untuk terus bagi semangat kepada kami dan untuk korang yang sentiasa mendoakan kami. Akak doakan kepada kita semua, semoga kita dipermudahkan segala urusan, dilimpah ruahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ni akak akan sampaikan dua kisah seram, di mana kisah seram yang pertama ni adalah gangguan cermin misteri, dan untuk kisah seram yang kedua ni dia macam badi mayat. Kalau korang sudi untuk dengar, jom bersama dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Akak masuk untuk kisah yang pertama tau, gangguan cermin misteri. Kisah pengalaman ni dialami oleh rakan kepada seseorang yang kongsikan kisah ni. Akak gelarkan seseorang ni sebagai Juwita. Juwita dikongsikan pengalaman seram yang dilalui oleh rakan dia, bukan dia yang lalui. Dia gelarkan pula rakan dia tu sebagai Ina. Ina ni dia baru pindah dari Puchong ke Mount Kiara. Nama tempat atau alamat Juwita memang takkan nyatakan dekat sini atas sebab-sebab yang tertentu. Harap maaf. Rumah baru Ina tu memang cantik korang. Rumah yang cantik dan agak mahal. Dia berpindah dekat situ sebab lokasi rumah tu berdekatan dengan pejabat di mana tempat Ina ni bekerja. Rumah Ina tu dia jenis kondo kot. Juwita pun dia tak pernah sure lah. Dia tak pernah ingat rumah jenis macam mana kan. So, Ina ni dia betul-betul gembira lah sebab dah lama diimpikan nak tinggal dekat kawasan tu. Hari pertama dia berpindah ke situ, dia dapati rumah tu dah siap dengan perabot. Senanglah hati dia sebab dia tak perlu nak beli apa-apa pun. Semua dah settle, dah siap. Siap bawa pakaian je. Tu je memang tak disediakan. Dah tu Ina dia pun pergilah ke rumah tersebut. Dia pun memeriksakan, first kali dia periksa bilik tidur. Memang cantik korang sebab katil dah ada, almari, meja solik dan meja menulis pun dah ada dekat situ. Pendek kata memang lengkap lah kondo tu, TikTok. Gitu. Tak payahlah dia nak fikirkan apa-apa pun kan. Basuh kaki, masuk je dalam rumah tu, semua settle. Yang menjadi kegilaan Ina masa tu adalah cermin misteri yang berada dekat bilik tandas dia. Bilik utama lah korang. Memang cantik cermin misteri tu. Mulanya dia nak buang je sebab mak dia pernah pesan dekat rumah jangan letak banyak sangat cermin. Dia tak tahu kenapa mak dia pesan macam tu kat dia. Tapi dekat rumah ni eloknya berpadalah cermin macam tu. Tapi disebabkan kerana cermin tu begitu cantik sangat dan menarik minat Ina ni, dia tak jadilah nak buangkan cermin tu. Biarlah cermin tu stay dekat situ. Dapat juga dia cuci mata tengok diri dia. Dapat dia tengok cermin yang cantik tu. Cermin tu, gambaran dia memang besar korang. Sebab dia cakap dengan Juwita, cermin tu boleh nampak satu badan dia seluruh. Boleh nampak dari atas sampai ke bawah. Okey lah tu kan. Sebab cermin besar, tentu harga dia pun sama juga. Harga pun tetap besar. Tu yang disayang sangat nak buang tu. Malam pertama dia tidur dekat rumah tu, dia dapat rasakan ada benda yang tak kena. Dia rasa rumah tu macam something wrong somewhere. Sebab dari waktu asal lagi dia tercium bau yang sangat busuk. Macam bau tahi pun ada. Puaslah dia cari dekat seluruh pelusuk rumah tu, tapi hampir apa pun tak ada. Dia tak jumpa apa-apa pun. Rumah tu memang bersih, clean je. Tak ada pun yang menunjukkan ada objek macam tahi ke, ada apa-apalah yang menunjukkan kotor ke apa. Memang tak ada. Cantik je rumah tu. Mana pula datang bau busuk ni
Dia pun bertambah hairan lah sebab bau tu makin lama, makin membusuk dan buatkan dia rasa macam tak selesa. Tak selesa untuk terus bernafas mengidu dekat situ dan dia rasa tak selesa untuk stay dekat rumah tu. Juwita dia lupa pula nak informkan daripada awal. Ina ni dia tinggal dekat rumah tu sorang-sorang je dekat kondo tersebut. Tu yang menambah seramnya Ina dekat situ. Tapi dia gagahkan diri dia juga untuk membaca ayatul kursi sebab dia memang selalu baca ayat suci Al-Quran sebelum dia tidur. Ina dia akan baca 7 kali. Lepas tu dia terus tidur. Bukan hari tu je dia ada bau benda yang busuk tau. Tapi boleh dikatakan hampir setiap hari sehingga dia terpaksa pakai mask yang tutup mulut dan hidung dia sampai macam tu sekali korang. Dia masih stay boleh bertahan. Dan kita boleh imagine kalau kita cari kat mana bau tu tak jumpa, mesti dalam diri kita ada rasa macam tak kan, terfikir kan, apa yang berbau sangat ni, dekat luar ke? Bukan, dekat dalam tu juga rasa berdebar kan. Itu bab bau busuk lah yang entah dari celah mana datangnya. Walhal dah periksa satu rumah pun memang tak ada yang mencurigakan pun. Stop untuk kita thinking about bau busuk tu. Sekarang kita fokus pada isu berkenaan cermin misteri yang berada dalam tandas Ina tu pula. Dia dapat rasakan sesuatu yang pelik pada cermin misteri tu sebab hampir setiap malam dia melihat cermin tu, dia dapat rasakan seolah-olahnya lah ada bayangan seorang wanita sedang berdiri di sebelah dia. Wah! Juwita pun dia rasa takut bila dengar cerita dari Ina ni. Bila Ina bagi tahu, aku ada nampak someone lah dekat cermin tu dengan aku. Bila aku gunakan cermin tu, aku nampak someone. Bila si Ina ni ceritakan perkara misteri tersebut, Juwita pun dia dah rasa macam seram sejuk. Apatah lagi si Ina yang memang stay sorang-sorang kat situ. Pernah juga Ina ni dia buka cermin tu, dia buka dan dia letak dekat store, bilik store dekat belakang tau. Dia pergi angkut walaupun agak berat, benda mahal kan, dia letak kat belakang. Tetapi sekali lagi Ina terkejut korang sebab cermin misteri tu boleh berada balik semula kat tempat asal. Dia boleh tersangkut balik semula dekat situ. Dia beristighfar banyak-banyak masa tu sebab memang dia tak percaya dengan apa yang dia alami time tu. Astagfirullahalazim. 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 Terkejut dia. Cermin misteri tu juga dia macam boleh berkata-kata. Tahu? Ni Juwita memang tak tahulah nak confirmkan macam mana, sama ada itu imajinasi Ina ataupun mungkin perkara yang benar-benar Ina lalui. Memang betul-betul Juwita tak boleh nak confirmkan. Tapi rasanya takkanlah Ina ni nak berbohong kepada Juwita. Dia mesti luahkan apa yang dia lalui. Kadang-kadang kan bila tengah malam tu Ina dia nak pergi ke tandas, dia macam perasan tau yang di bahagian tepi cermin misteri tu mengeluarkan darah korang. Macam ada aliran darah macam tu. Dia macam pandang, darah lah. Dengan bau hanyir lagi dia bau. Jadi mengiakan lah bau. Pandangan dia tu darah, bau darah. Dia takkan tak kenal kot bau darah. Dia gegar kan. Kerana tak tahan dengan gangguan-gangguan misteri tu. Dia pun balik ke rumah ibu dia di Kepung. Kalau tak silap Juwita tu memang ditulis macam tu. Juwita pun dia tak sure lah kat mana. Tapi apa yang dia baca dekat Kepung. Sampai situ je dia cerita kat Juwita. Setelah lebih 2 bulan Ina ni dia tak ada hubungi Juwita pun. Juwita pun dia rasa macam yelah kawan kan. So dia nak tahu perkembangan kawan. Dia pun telefonkanlah kepada mak Ina ni dan dia tanya khabar sama ada Ina ni sihat ke tak. Punyalah Juwita terkejut sebab mak Ina cakap sekarang Ina ni dah terlantar sakit tau. Akibat mengalami sakit misteri. Mengikut kata mak Ina ni, selepas dia berpindah balik ke rumah ibu dia, masa itulah dia dah start mengalami perubahan yang mendadak. Bukan slowly korang, tapi memang perubahan dia tu agak drastik. Ina dia jadi semakin pendiam. Lepas tu dia muram, lepas tu dia cepat marah. Akibat dari sikap ganjil Ina tu, dia telah diberhentikan kerja, dah menggugat pada pekerjaan dia. Ditambah pula dia sentiasa menangis sorang-sorang je.
tak ada sebab, tak tahu nak tanya macam mana. Dia tak ada luahkan. Ibu dia pun rasa risau sebab dia anak tunggal kan. So memang agak rasa macam, ibu dia pun rasa macam, oh my God, kena bantu pada anak dia. Yang paling teruk, seminggu sebelum Juwita telefon tu, Ina mengamuk macam orang gila. Dan masa tu Ina dikatakan sering menyebut, aku takut tengok cermin tu lah, aku takut tengok cermin tu lah, sambil menangis. Sehingga memaksa ibu dia membuang semua cermin dekat rumah dia. Ina tak boleh tengok cermin. Asal nampak cermin, dia macam trauma. Asal nampak cermin, dia macam trauma. Dah puas ibu dia berikhtiar untuk berubat, tetapi semua gagal dan semuanya sia-sia. Sehingga badan Ina ni dah ditemui dengan bisu-bisu yang besar-besar tau di seluruh badan dia. Sehingga kini Juwita tak tahu apa sebenarnya yang dialami oleh Ina sehingga dia bertukar menjadi begitu teruk. Dah berubah jadi seteruk tu. Memang Juwita tak boleh nak membantu keadaan sebab Juwita pun tak tahu. Sekarang ni Juwita dah lama tak dengar berita mengenai Ina lagi. Juwita didoakan agar Ina tu cepat sembuh, cepat sihat, sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Betul juga kata ibu Ina tu, jangan letak banyak-banyak cermin dalam rumah. Mungkin yang tak eloknya letak cermin banyak-banyak ni nanti asyik nak tengok cermin je. Padahal boleh je buat kerja lain kan selain menghadap cermin je 24 jam. Itu apa yang Juwita rasalah. Sebab kita perempuan ni cepat sangat ralik bila bersama dengan cermin. Apa yang terjadi pada Ina memang sangat misteri sehingga ke hari ini. Sekian untuk kisah yang pertama. Akan teruskan dengan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni dia mengenai seseorang yang bertugas sebagai orang yang uruskan jenazah. So, orang yang akan masukkan ni dikenali sebagai Anas, bukan nama sebenar. Anas dia memang bila dia dapat satu panggilan, maksudnya satu tanggungjawab lah untuk menyegerakan, untuk orang kata apa, menguruskan satu jenazah tu, dia akan pergi uruskan. Tapi untuk kali ni Anas ni dia rasa rusing tau, sebab mayat yang sedang dia mandikan ni menyebabkan bulu roma dia berdiri tegak. Dia rasa seram, seluruh badan dia rasa hangat serta-merta. Dia rasa tak tenteram semasa menguruskan jenazah tersebut. Bukan sebab keadaan mayat yang cuma separuh sahaja tu yang menyebabkan Anas ni rasa agak seram, tapi ada sesuatu yang lain tau korang. Yang Anas rasakan seolah macam ada sesuatu yang sedang bersama-sama dengan mereka ni, sedang mengganggu mereka untuk menguruskan mayat tersebut. Keadaan mayat tersebut memang sangat mengerikan, tak dinafikan dan tak dimentionkan sesiapa. So kita ambil iktibar dari apa yang berlaku. Sebab pada masa tu cuma bahagian pinggang ke bawah saja yang Anas dan kawan-kawan dia uruskan untuk mayat tersebut. Mayat tu dalam lingkungan umur 30-an ditemui terapung di dalam laut selepas beberapa hari dicampakkan ke dalam laut tersebut. Bau dia memang agak busuk, tak dinafikan korang bila dah berhari-hari kan. Walaupun macam tu, sekalipun rupa mayat yang ditemui, tapi ia tidak menyeramkan Anas pun. Dah macam-macam lagi mayat yang pernah Anas uruskan yang lebih dahsyat dan lebih ngeri daripada yang dia sedang uruskan tu. Tapi dia akui mayat itu agak lain macam sikit, agak rasa mendebarkan sikit. Semasa tengah-tengah memandikan jenazah tu, tiba-tiba bulu roma Anas ni dia tegak terus. Tapi Anas dia uruskan juga, sambil tu dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya ayat kursi, terus dibaca. Kalau ikut pengalaman lepas-lepas lah, bila Anas dapat rasa perasaan yang Anas sedang alami tu, maknanya jenazah yang Anas uruskan bukanlah dari kalangan mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan menghukum, tak, tapi dia dapat rasakanlah seolah-olah macam ada sesuatu di sebaliknya lah. Apabila dah selesai menguruskan jenazah tersebut, mereka ni hantarkan jenazah tu ke kawasan perkuburan.
Lepas tu Anas bila dia sampai dekat kawasan perkuburan tu, dia bagi tahulah kepada penggali kubur kat situ yang bertugas kat situ kan, Encik, jangan kebumikan dulu jenazah ni sehingga saya datang ke sini semula. Pesan Anas kepada penggali kubur kat situ. Anas dia tak dapat nak turut serta untuk kebumikan jenazah time tu sebab dia perlu menghantar dahulu juru urus jenazah wanita yang memang diperlukan pada waktu yang sama. So dia kena pergi juga hantarkan dulu juru urus tersebut ke rumah yang patut dituju waktu tu. So dia tak boleh nak terus kebumikan jenazah yang dah diuruskan tu. InsyaAllah, jawab penggali kubur tersebut. Anas dia tinggalkan penggali kubur tu tanpa dia bagi tahu bahawa mayat tu sebenarnya ada masalah. Mayat tu macam ni. Sebab bagi Anas, dia tak rasalah nak menceritakan kepada si penggali kubur tu tentang aib jenazah kan. Macam ni dia cerita secara umum. Kalau dia face to face dengan penggali kubur tu, of course lah penggali kubur tu kenal kepada arwah. Lepas tu dia pun saling kenal. So memang tak elok lah korang. Tak perlulah Anas nak jelaskan kepada penggali kubur tersebut. Selepas Anas dah menghantar juru urus jenazah wanita tu, Anas dia cepat-cepat tau, dia balik ke kawasan perkuburan tersebut. Sebab hajat dia tu, dia nak sama-sama untuk kebumikan jenazah berkenaan. Tapi bila dia sampai je dekat kubur tersebut, Anas tengok jenazah tu dah dikebumikan. Semua dah selesai. Jadi tukang gali kubur tu memang dah kebumikan tanpa tunggu Anas. Anas bukan apa, dia nak handle situasi dekat situ. Ada sebabnya korang, kenapa Anas tu begitu beria sangat nak sama-sama kebumikan jenazah tu. Tak apalah Ustaz, saya dah kebumikan, dah selesai, kata penggali kubur tersebut kepada Anas. Anas ni, akak sebenarnya nak korang tahu sendiri, Anas ni sebenarnya dia ustaz. Dan Anas tu bukan nama sebenar tau. Tapi itulah tugas seorang ustaz. Alhamdulillah, tak apalah, saya balik dulu, jawab Ustaz Anas kepada penggali kubur tu. Bila Anas ni, dia nak melangkah kaki tau, dia nak pergi ke arah kereta dia nak masuk dalam kereta, dia nak balik lah kan. Tapi bila dia masuk je dalam kereta, Anas ni dia dapat rasakan seperti ada sesuatu yang mengekori dia, ikut dia sekali. Seolah-olahnya macam mayat tu ada dalam kereta untuk mengikut Anas tu balik ke rumah. Macam itulah apa yang Anas rasakan. Kemudian perasaan seram Anas ni, dia mula rasa macam datang balik tau. Dia rasa macam seram. Apa yang dia rasa masa dia uruskan jenazah tu, dia rasa balik semula. Dudap kan. Dengan sebersedikit lah ilmu yang Anas tahu, dia cuba halau benda tu. Tapi Anas dia tahu dia gagal dan benda tu tetap juga mengekori dia sampailah dia ke rumah. Sebab pada malam tu Anas dia berperang dengan sesuatu tu perkara yang samalah. Kira-kira dalam pukul 11 malam macam tu lah. Masa tu kan Anas sekeluarga dia dah nak tidur. Anas dia mula rasa macam something wrong, macam lain macam. Isteri dengan anak Anas juga dia rasa gelisah, dia rasa macam ada yang tak kena, seperti ada sesuatu yang sedang mengganggu perasaan mereka ni tau. Kita pun boleh imaginekan situasi tu macam mana, rasa tak selesa. Perasaan seram sekali lagi datang balik semula kepada Anas ni. Bulu roma Anas ni mula meremang, tegak balik semula. Satu demi satu lah ayat Anas baca dan kemudian Anas dia hembuskan sehingga syaitan tu pergi meninggalkan Anas. Biasanya Anas ni dia gunakan surah Al-Fatihah, dibacakan 3 kul, dibacakan ayat kursi, dibacakan Amanar Rasul, dan satu lagi ayat yang lain yang terakhir lah dia ada bacakan. Alhamdulillah Anas berjaya. Bacaan Anas ni korang terang dan jelas, memang tak ada pusing-pusing. Memang itulah bacaan dari Al-Quran. Tapi kan tak lama lepas tu gangguan tu datang balik semula. Dia macam stop sekejap je lah. Sekali lagi Anas ni dia bacakan ayat-ayat tertentu dan dihembuskan ke arah yang mana, arah yang dia rasakan macam ada yang tak kena. Untuk sementara waktu tu, benda tu lari tinggalkan Anas. Rupa-rupanya gangguan tu cuma permulaan. Semakin larut ke malam, tindakan dia tu semakin agresif.
Sebab apabila Anas ni dia mula nak lelapkan mata, dia kembali semula kepada Anas ni. Lepas tu dia macam, bukan macam lah, dia mencucuk tubuh Anas tau. Dia cucuk. Anas ni dia rasa tersentak. Dia tak jadi nak tidur. Yelah, kita tiba mencucuk kan. Rasa macam ada yang tak kena. So Anas dia pun perhatikan sekeliling, tapi tak ada apa pun yang dia nampak kecuali gelap. Itu je lah yang dia nampak. Anas dia baca ayat-ayat tertentu dan gangguan tu berhenti seketika dekat situ. Dah tak cucuk dia dah. Memikirkan gangguan tu dah berakhir, Anas ni dicuba untuk lelapkan mata dia sekali lagi. Tapi bila Anas ni hampir nak terlena, dia datang semula. Datang pula, dia cucukkan pula pusat Anas. Dia bubuh kat situ pula. Sekali lagi Anas ni dah terkejut, tersentak sampai macam tu sekali. Begitulah yang berlaku seterusnya dan seterusnya. Punggung dengan badan dia dicucuk apabila dia nak lelapkan mata. Memang tak boleh nak tidur. Setelah hampir sejam korang Anas ni diganggu, akhirnya gangguan tu terus berhenti. Anas dia tidur tanpa sebarang gangguan lagi selepas tu. Alhamdulillah. Sampai macam tu sekali Anas diganggu oleh syaitan daripada mayat berkenaan. Sangkaan Anas ni bahawa gangguan tersebut berpunca daripada mayat yang Anas uruskan pada siang harinya tu memang berasas lah. Sebabnya korang, tak berapa lama kemudian Anas tu dia mendapat berita tau bahawa penggali kubur yang galikan kubur untuk kebumikan jenazah tu dah sakit selama sebulan. Sejak daripada penggali kubur tu kebumikan jenazah tersebut, hidup penggali kubur tu dah mula tak tenteram. Sebab dia pun diekori oleh mayat. Kononnya mayat berkenaan. Apabila dia masuk je ke pejabat, dia tengok kan mayat tu dah berada dalam pejabat dia. Bila dia masuk bilik mandi, dekat situlah dia juga ada nampak pada mayat tersebut. Pendeknya ke mana sahaja dia pergi, di bilik tidur ke, di ruang tamu ke, di bawah pokok ke, dekat manalah sekalipun, dia pasti akan nampak pada perkara yang sama. Akibatnya dia sakit selama sebulan dan dia meracau yang bukan-bukan, duk sebutkan perkara yang bukan-bukan. Selepas puas berubat, akhirnya dia sembuh juga. Sembuh tapi take time. Memang ambil masa. Mungkin ada yang mengatakan seolah-olah macam cerita Anas ni mengarut lah kan. Ada kan? Percaya atau tak, mesti korang ada rasa macam boleh percaya ke? Mungkin saja direka kot. Tapi percayalah korang, Anas menegaskan kat sini ia benar-benar berlaku. Walau bagaimanapun, Alhamdulillah, kejadian tu memberi iktibar yang besar tau kepada Anas. Dari segi syaraknya, gangguan yang diorang alami tu dilakukan oleh iblis yang menyerupai mayat untuk menakut-nakutkan kepada kita supaya kita berhenti daripada menguruskan jenazah. Macam itulah apa yang berlaku pada mereka. Maknanya macam tak payahlah lepas ni uruskan jenazah. Kalau boleh terus cakap macam tu kan senang. Tapi itulah iblis, dia guna taktik tau. Gangguan seperti ni kita jangan layankan sangat. Sebab menguruskan jenazah ni adalah satu ibadah. Anas yakin gangguan yang diorang lalui itu berpunca dari ilmu hitam yang diamalkan oleh lelaki tersebut. Menurut pendapat sesetengah orang lah, gangguan seperti itu berlaku sebab lelaki tu dia ada membela jin dan syaitan untuk dijadikan sebagai khadam untuk melindungi dia. Bagi yang menuntut ilmu kebal, salah satu cara untuk membunuh pada orang yang menuntut ilmu kebal ni ialah dengan membuang separuh mayat dia ke dalam sungai dan separuh lagi dibuang ke darat. Macam itulah. Itulah syaratnya, kerana kedua-dua bahagian tubuh yang dibuang di darat atau dibuang ke laut tu dalam air lah kan, ia akan bercantum dan mayat tersebut akan hidup semula. Itulah cerita yang Anas dengar. Itu Anas tak dapat confirmkan. Kita tak boleh terima perkara tersebut sebulat-bulatnya. Kita kena fikir dulu, sebab Anas pun tak boleh nak katakan ia betul. Wallahualam. Nasihat Anas lah, janganlah dituntut ilmu yang bukan-bukan, yang bersahabat dengan syaitan. Dalam syarak, apa ilmu kita tuntut pun
Kita tak boleh kebal korang. Malah Nabi kita yang hafaz Al-Quran, Nabi kita kan Rasul, tapi baginda juga cedera apabila baginda turun untuk berperang. Semasa berperang, baginda tetap cedera. Sebenarnya kita bukannya kebal, tapi kita dilindungi oleh jin untuk menjadi kebal. Itu cuma permainan syaitan iblis sahaja. Sekian untuk kisah yang kedua. Sekian saja 2 kisah seram untuk kali ini. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai tauladan, dan apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Akak tegaskan kat sini, apa yang tak elok sama-sama kita hindari, kita jangan ikut. Dan akan ucapkan jutaan terima kasih kepada korang kerana stay sampai hujung story. Bye, Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.